Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar-pendengar ini Science Babe. Hari ini kita akan membuat tutorial untuk uh, pendengar-pendengar semua yang berminat untuk belajar programming. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python, yang mana Python ni adalah salah satu bahasa pengaturcaraan yang advance, seperti C++ dan juga Java. Kenapa Python? Saya rasa kita akan ada banyak sumber rujukan dalam bahasa Malaysia, cuma kebanyakan orang tak tahu nak start dari mana, betul tak? Okey, untuk permulaan ini kita memerlukan satu teks editor ataupun satu compiler untuk menjalankan pengaturcaraan Python. Sebagai contoh, untuk sesi kali ini saya akan menggunakan Tony. So kita first kali kita download Tony, kan. Okey, pergi ke website dia, Tony Python IDE. Okey, lepas tu ada dua option kat sini. Kalau siapa yang nak gunakan Windows, boleh download version untuk Windows. Satu lagi version Mac, kalau yang nak guna yang menggunakan Apple punya komputer lah. So untuk saya guna Windows, jadi kita directly download lah Windows punya program. Jadi tunggu dia download. Okey, sebaik saja dah download. Jadi kita tengok dekat folder downloads, kan. Kemudian kita cari Tony punya installer dan kita install. Install ni senang je, just klik next, accept, next, create icon je. Okay, install. Okay, akan mengambil masa lebih kurang 1-2 minit macam tu lah untuk kita install Tony ni. Okay, kemudian finish. Alright, senang. Great success. Okay, kita buka Tony. Kita cuba cari di mana kita program ni dah diinstal, kan. Okay, Tony. Okay, so di sini kita akan nampak ada dua editor, satu yang besar ni, satu lagi shell. Jadi yang besar ni kita ada kegunaan untuk dua-dua ni. Saya akan beritahu. Tapi yang atas ni dia akan compile ataupun dia akan jalankan cara kita tu bukan maknanya serentak, bukan line by line seperti di bawah ni. Bawah ni shell ni dia line by line. Okey, sebagai contoh saya nak dia print hello world, kan. Print kita type print hello world. Okey, so bila kita tekan enter, dia akan directly keluar. Yang atas ni pun sama juga sebenarnya. Yang atas ni pun sama juga, cuma bila kita, let's say kita copy ni, kita copy arahan ni dan kita paste ke atas, dan kemudian kita jalankan run script. Kita run script, dia akan minta kita save file tersebut. Jadi kita save lah file tersebut di desktop, paling mudah, kan. Kita save as tutorial 1 terus 1. Okay, .py, save. Okay, alright. Jadi bila kita klik
run, dia akan run di bawah. Nampak hasilnya? Tapi yang di bawah ni one by one, yang di atas ni dia jalankan sekali. Tapi sekarang ni contoh kita tak nampak lagi. Saya bagi contoh yang kedua ya. Okey, contoh yang kedua ni kita tukar ya. Kita buat ayat sama dengan str tu string, ayat dia selamat datang ke Python. So okey, kemudian ayat yang kedua, kemudian pada baris yang kedua kita nak dia print balik ayat kita tu. So kita tulis print dalam kurungan ayat. Oops. Okey, kita tengok bila kita klik run script, maknanya di bawah ini dia akan tunjuk selamat datang ke Python. Okey, sekarang apa yang membezakan editor atas ni dengan editor yang di bawah adalah, okey, kita buat ayat yang sama, kita gunakan skrip yang sama. Ayat kita copy, kemudian kita paste di sini. Ayat sama dengan str. Okey, bila kita tekan enter, dia tak keluar apa-apa, nampak tak? Sebab apa? Arahan print belum dinyatakan. So ayat baris yang kedua baru kita tulis print ayat, baru kita nampak apa hasilnya. Nampak? Jadi editor di bawah ni, shell ni dia buat line by line. Yang atas ni dia akan compile sekaligus arahan-arahan kita. Alright. Jadi kebanyakan masa kita akan menggunakan editor yang di bahagian atas ni lah kalau untuk projek kita yang akan datang. Jadi okey, let's say kita nak main-main ya. Okey, ayat ni kita tukar kepada proses saringan pesakit coronavirus, COVID-19. Okey, kita biar print ayat ni ya. Okey, kita tengok apa yang akan keluar bila kita run. Dia akan keluar. Ini adalah atur cara kita yang pertama. Okey, mudah bukan? Okey, apa yang membezakan Python dengan yang lain ya, bila kita nak declare sesuatu ayat sebagai satu string ataupun perkataan ataupun huruf yang bercampur aduk ni, boleh jadi huruf, boleh alfabet, boleh jadi nombor kan, nampak? Yang ini nombor dan yang ini adalah alfabet ataupun perkataan kan. Maka biasanya kita akan gunakan str ni merujuk kepada string. Tapi kalau let's say kita nak guna umur ya, so kita masukkan umur sama dengan integer berapa, let's say 16. Jadi kita akan print ayat dan print umur. Jadi tengok hasilnya apa, terang ya. Dia akan keluar macam ni. Proses saringan pesakit COVID-19 16. Boleh tak umur ni str? Boleh juga. Tapi kalau kita gunakan str, dia kena ada apostrophe ni, double apostrophe ni di kedua-dua permulaan dan juga akhir ayat tersebut. Okey, nak main lagi. Okey, sekarang ni umur ya, 16 ya. Let's say umur, kita buat umur kali 2. Umur kali 2. Boleh tak agak-agaknya? Dia jadi berapa? So kita run ya. Memang rosak lah. Tak betul lah tu kan, sebab apa? Dia tak semudah Python, dia tak faham darab tu untuk level ini. So biasanya kalau kali ni kita akan menggunakan asterisk. So umur ayat sama
Okey, umur. Jadi dia akan combine ayat ni, ayat yang pertama ni dengan umur, tapi umur 16 ni akan darab dengan 2. Okey, kita play nampak tak hasilnya? Hasilnya proses saringan COVID, pesakit COVID 1932. Sebab apa? Kita bagi arahan di sini umur darab dengan 2. Okey, jadi untuk setakat hari ini kita dah belajar cara untuk download, install dan juga jalankan beberapa baris ayat lah untuk program kita pada hari ini. Seronok tak agak-agaknya? Kalau tak seronok, buatlah ikon marah dekat Facebook tu, dan plus ni mungkin saya akan buat lebih baik ataupun tak buat langsung. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.